Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya niat itu bukan susunan perkataan, susunan ayat dalam jiwa. Tak. Niat itu adalah tujuan. Bila kita keluar rumah, kita buka pintu, orang tanya, isteri tanya, "Bang nak pergi mana?" "Saya nak pergi masjid." "Pergi masjid buat apa?" "Nak solat." Waktu boleh lah, waktu sekarang tak boleh. Di Malaysia tak boleh pergi masjid sekarang ni. Bahaya. Jadi kalau dulu kita nak pergi masjid, waktu dibenarkan untuk pergi, so kita buka pintu, kita tak ada pun susun perkataan dalam jiwa sahaja aku pergi ke masjid kerana Allah Ta'ala untuk solat. Kita tak susun perkataan. Tetapi ia terbuku dalam jiwa dan ia kita simpan kerana kita tahu benda tu kita nak buat kerana ni. Aku nak pergi masjid, nak pergi solat kerana Allah. Maka setiap langkah kita akan mengangkat darjat dan setiap langkah kita akan menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis yang saya akan huraikan nanti. Kita akan jumpa hadis itu nanti. Cuma saya nak bagi tahu apa? Saya nak bagi tahu kenapa dalam bab salat dan puasa kita seolah-olah macam susah nak niat. Dalam bab lain, bab minum, bab makan, bab pergi masjid, tak ada pun sangkut-sangkut. Sedangkan Nabi kata setiap amalan perlukan niat. Setiap amalan itu perlu niat. Sepatutnya kalau kita susah nak niat waktu solat, susah juga nak niat waktu pergi masjid. Langkah keluar, buka pintu, tutup. Buka pintu, tutup. Langkah keluar, setapak masuk balik. Setapak masuk balik. Bini pun tengok, laki aku nilai macam je, kena pakai insen ke apa? Kenapa bang? Tak ada apa, saya nak pergi masjid. Habis tu pasal apa? Patah balik. Niat tak masuk. Tak pernah berlaku dalam hidup saya macam tu dan saya tak pernah tengok orang buat macam tu dan saya tak pernah dengar mana-mana orang menyampaikan kepada saya begitu. Jadi sepatutnya dalam bab salat pun begitu. Tapi kita salah faham. Kita ingat menyusun ayat dalam jiwa tu niat. Itu bukan niat. Yang tu imrar. Jadi bila kita duduk dalam saf, kita tahu ini solat zuhur. Aku nak angkat takbir untuk solat zuhur. Ikut imam. Di belakang imam aku ni. Dan aku tahu solat zuhur 4 rakaat. Angkat takbir. Allahu Akbar. Clear. Solat sah. Ataupun kita nak solat jamak umpamanya kan. Solat jamak bagi mereka yang kerja di hospital yang sibuk sekarang ni dibenarkan untuk solat jamak kalau tak mampu nak solat dalam waktu. Kadang-kadang dia susah nak menyusun perkataan dalam jiwa tu. Usalli fardadh dhuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-'asru jam'at taqdimi ma'muman lillahi ta'ala. Susah. Sahaja aku solat zuhur 4 rakaat yang dijamakkan dengannya asar, jamak takdim pula mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu nak susun perkataan dalam jiwa tu pun jadi masalah juga tu. Yang panjang sangat kat takbir tu kadang-kadang sampai nak tangkap-tangkap. Allah. Sebab apa? Sebab ayat tak masuk. Itu bukan niat. Itu adalah imrar yang kita telah disalah fahami. Kita telah disalah fahamkan oleh sebahagian orang mengatakan itu niat. Niat dalam Islam adalah yang paling simple sekali, iaitu sesuatu yang terbuku dalam jiwa, ia dikira niat. Sebab itu bila kita nak musafir, kita ada tujuan. Nak pergi mana bang? Nak pergi Johor. Buat apa bang? Nak pergi mesyuarat. Kita bila keluar daripada rumah, keluar kawasan kampung kita, bila orang tahan kita tanya nak pergi mana bang? Di Johor Bahru. Buat apa? Ada meeting. Kita dibenarkan untuk qasar apabila kita musafir lebih daripada jarak yang ditetapkan oleh syarak. Kita boleh untuk qasar salat, kita boleh untuk jamak salat. Kenapa? Kerana kita telah bermusafir dan musafir kita ada tujuan. Ada tujuan tertentu. Jadi, maksud yang pertama untuk niat is very simple. Sepatutnya kita tekan kepada yang nombor 2 ni. Makna niat nombor 2 ni sepatutnya kita tekan lebih, itu ikhlas. Berapa ramai manusia yang melakukan amalan, tetapi amalannya menjadi sia-sia hanya semata-mata kerana tidak ada sifat ikhlas dalam jiwanya. Tidak ada sifat ikhlas dalam kamus hidupnya. Buat sesuatu bukan kerana Allah, buat sesuatu kerana manusia. Buat sesuatu kerana nak habuan dunia. Yang ni yang bahaya. Tapi kita duk fokus pada benda yang sepatutnya senang sampai jadi susah hidup. Itu pun orang tanya saya dulu satu hari, ada orang tanya saya dengan satu soalan. Ustaz, dia kata bulan puasa ni. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan. Saya kata, tak tanya apa tu? Soalan, saya ni lupa nak niat puasa Ramadan. Saya lupa nak niat puasa Ramadan Ustaz untuk hari ni. Macam mana Ustaz? Sah tak puasa saya? Dan dia tanya tu di tengah-tengah Ramadan, bukan di awal-awal Ramadan. Di tengah-tengah Ramadan. Dan saya tahu dia ni orang baik, orang masjid. Bukan jenis kaki ponteng.
So saya pun tanya, macam mana Haji boleh lupa? Dia kata pagi tadi saya bangun sahur awal sikit. Jadi lepas sahur tu dah makan, saya tertidur Ustaz. Saya lupa nak niat. Saya tertidur, saya lupa nak niat, bangun dah lepas subuh. Jadi sah tak puasa saya? Saya tuan-tuan dan puan-puan bila dengar soalan tu saya kata mujurlah saya tanya. Kalau saya kata tak sah, naya puasa haji ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kata kat dia, saya tanya balik kat dia. Saya kata, "Haji, kalau haji dah bangun sahur, dah makan, takkan haji tak ada niat nak puasa? Haji kalau haji bangun tadi, kalau bukan dengan niat puasa, haji buat apa? Haji bangun untuk apa?" Dia kata, "Saya bangun untuk sahur lah." Bangun untuk sahur itulah menunjukkan kita memang ada tujuan nak berpuasa. Tentulah niat. Itulah niat. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata seseorang yang bangun sahur, makan sahur, bangun tu untuk makan sahur, menunjukkan niat puasa dah ada dalam jiwa dia. Bahkan satu orang yang memang bukan orang yang penting puasa, orang yang suka penting, orang yang suka curi tulang dalam puasa, kalau dia tahu malam ni dia salat malam ni dia bersolat dengan solat tarawih, dia tahu esok Ramadan, dan kalau orang tanya dia, kau ni ada rancangan ke nak puasa esok? Saya memang nak puasa esok. Niat sudah ada walaupun dia tidak lafazkan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tak lafazkan niat tak bermakna kita tak niat. Niat apa yang terbuku dalam jiwa. Jadi satu orang bangun sahur, masak nasi sampai 3 periuk, takkanlah tak ada niat nak puasa. Takkanlah tak ada tujuan langsung nak berpuasa Ramadan. Jadi saya sebut pada haji tu, haji sebenarnya dah ada niat. Yang haji kata tak ada tu, yang tu bukan niat. Yang tu hanyalah lafaz niat ataupun menyusun perkataan dalam jiwa. Yang tu tak dikira sebagai niat. Yang dikira apa yang tujuan kita melakukan sesuatu. Maka sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab jenayah, niat dikira. Satu orang ambil pisau, potong sesuatu, katalah potong ikan, siang ikan nak bagi suami makan. Bila orang tanya kenapa ni, saya nak masak untuk suami, dapat pahala dia kerana dia berkhidmat untuk suami dia. Tapi kalau satu orang ambil pisau pergi tikam orang lain, bila tanya kenapa ni, saja aku nak bunuh dia, jahat sangat, dia akan dapat dosa dan dia akan diambil tindakan walaupun dia tak kata sebenarnya saya mana ada niat. Siapa tak ada niat? Kau dah kejar dia bukan main. Begitu sungguh kau kejar dia lari. Tak adalah ustaz, saya tak ada niat. Kau kejar dia sampai 5-7 kali kau tawar rumah dia, kejar dia nak bunuh dia. Menunjukkan kau ada niat. Tapi saya tak ada sebut pun sahaja aku niat bunuh dia. Saya tak sebut. Tak sebut itu tak bermakna niat tak ada. Tak susun perkataan dalam jiwa tak bermakna niat tak ada. Niat sesuatu yang terbuku dalam jiwa. Moga-moga kita faham isu ni dengan sebenar-benar faham. Sebab saya kesian tengok sebahagian pakcik-pakcik kadang-kadang dia belajar bab niat sampai dia tak boleh niat. Sedangkan niat ni adalah satu benda yang simple. Yang susah makna niat yang kedua, iaitu yang ikhlas.